Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, hari ini kita akan masuk unit baru dalam bab 5 ataupun unit terakhir dalam bab 5 iaitu unit 5.3 tentang pembersihan air. Seperti yang kita semua sedia maklum, 2 daripada 3 bahagian muka bumi kita dilitupi oleh air. Namun, air tersebut tidak boleh terus digunakan. So, air tersebut ataupun kita boleh panggil sebagai sumber air semula jadi perlu dibersihkan terlebih dahulu. Okey. Air dari sumber semula jadi sebagai contoh air hujan, air laut, air tasik, air sungai mungkin mengandungi yang pertama bendasing seperti zarah terampai. Sebagai contoh mungkin dia ada rumput kering. Okey, yang kedua mungkin mengandungi bahan kimia atau garam mineral terlarut. Yang ketiga, sumber air semula jadi mungkin mengandungi mikroorganisma seperti bakteria pembawa penyakit. Dan yang keempat, sumber air semula jadi mungkin mengandungi bau, rasa dan warna yang kurang menyenangkan. So, disebabkan keempat-empat yang saya dah sebut tadi mungkin berada dalam sumber air semula jadi, oleh itu air tersebut perlu dibersihkan terlebih dahulu. Okey, seterusnya tentang kaedah pembersihan air. Terdapat 4 kaedah pembersihan air. Yang pertama adalah kaedah pemanasan. Sebagai contoh, kita panaskan air lumpur. Okey. Melalui kaedah pemanasan, suhu yang tinggi dapat membunuh kebanyakan mikroorganisma berbahaya dalam air. Namun, melalui kaedah pemanasan ini, air didih masih mengandungi bendasing terlarut dan zarah terampai. Kat mana selalu kita guna kaedah pemanasan? So, aplikasi kaedah pemanasan sebagai contoh untuk menyediakan air minuman di rumah. Okey, kaedah kedua adalah kaedah penurasan. Okey, melalui kaedah penurasan, air yang terturas dipanggil hasil turasan dan sisa yang diasingkan dipanggil baki. Yang kedua, hasil turasan adalah jernih dan bebas daripada bendasing terlarut. Hasil turasan masih mengandungi bendasing terlarut dan mikroorganisma. Okey, selalunya penurasan ni digunakan di loji pembersihan air dan untuk menapis bekalan air di rumah. Okey, antara eksperimen penurasan yang kita boleh lakukan di makmal ialah seperti yang ditunjukkan dalam gambar dalam slide ni. Kita ada penggunaan penurasan pasir dan penurasan menggunakan kertas. Okey, kaedah ketiga adalah kaedah penyulingan. Melalui kaedah penyulingan ini, air tulen tidak mengandungi sebarang bendasing. Air tulen disediakan melalui kaedah penyulingan. Proses penyulingan melibatkan pendidihan air untuk menjadi steam dan steam tersebut akan dikondensasi untuk menjadi air suling. Okey, aplikasi penyulingan adalah untuk menyediakan ubat di hospital dan makmal farmasutikal. Aplikasi kedua untuk melarutkan bahan kimia atau mencairkan larutan pekat di makmal sains. Dan yang ketiga untuk mencairkan asid sulfurik pekat di dalam akumulator asid pelamba. Okey, kaedah yang keempat ataupun kaedah terakhir adalah kaedah pengklorinan. Larutan klorin dilarutkan di dalam air untuk membunuh mikroorganisma berbahaya dan menyahwarnakan air. Kaedah ini tidak dapat menyingkirkan bahan terampai dan bendasing terlarut dalam air. Okey, selalunya kaedah pengklorinan ni digunakan untuk merawat air dalam kolam renang dan tangki air awam. Okey. Sekiranya berlaku masalah bekalan air, terdapat pelbagai cara digunakan untuk memastikan bekalan air tersebut ialah cukup. Sebagai contoh, kita menggunakan kaedah kitar semula air. Melalui kaedah kitar semula air ini, air kumbahan domestik boleh dikitar semula menjadi air yang bersih.